أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita sekali lagi mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang mengizinkan kita menyambung pembelajaran kita di pagi ini, pagi Rabu 10 Ogos 2022. Okey, kita terus buat perkongsian kepada kalimah-kalimah yang dibentuk dalam bentuk isim masdar yang dibangunkan daripada 3 huruf akar alif mim nun dan mengambil kata dasar aminah, kemudian dibentuk mengikut wazan isim masdar, wazan keempat. Ya. So, hari ini kita akan berkongsikan kalimah yang ketiga di dalam senarai ini, iaitu imanikum. Ya. Kita telah pun berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kalimah imanukum. Okey, dan bil imani, dengan iman, ya, dengan iman. Imanukum adalah iman kamu semua. Sekarang ni kita nak jumpa sekali lagi iman kamu juga semua, iman kamu semua, tetapi dalam bentuk imani ni mengambil i'rab yang majrur, ya. Yang imanukum ni dia dan i'rab yang marfu', non baris hadapan. Ya, non baris hadapan dia adalah marfu'. Kerana apa marfu'? Dia adalah subject matter, ya. Dia adalah nominal, dipanggilkan nominal ataupun nominative noun yang menjadi subjek di dalam ayat ini, ya. Tetapi di sini dia adalah mudhafun ilaih, ya. Dia sebagai mudhafun ilaih kepada kalimah ba'di ini, ya. Ba'di, ya. Jadi ba'di ini adalah isim zaraf zaman, ya. Ba'di adalah isim zaraf zaman. Jadi dia berperanan sebagai mudhaf kepada iman. So bila dia berperanan sebagai mudhaf, imani ini menjadi mudhafun ilaih. Semua mudhafun ilaih adalah majrur, ya. Majrur, jadi sebab itulah nun tu dibarikan bawah, ya. Barikan bawah, barik kasrah. Kum ialah kemudian imani dengan kum juga idhafah, ya. Juga maknanya di dalam kalimah ba'di imanikum ni terdapat dua idhafah. Pertama sekali ialah ba'di imani, ba'di imani ni satu idhafah. Kemudian imanikum satu lagi idhafah. So bermakna imani ini mengambil peranan dua kali. Satu, pertamanya dia adalah mudhafun ilaih kepada ba'di, kemudian dia menjadi mudhaf kepada kum. Yang ini dipanggilkan kaedah idhafah yang bertindih, ya. Bertindih. Okey, cuba kita lihat macam manakah pembentukan kalimah imanikum ni, ya. So kita kopikan dia, bawa ke Lexilogos, pastekan kat situ, ya. Dan kalau perlu kita ambil satu Lexilogos yang Jawi sekiranya kita nak memerlukan penerangan dalam Jawi, nanti kita standby, ya. So sekarang ni imanikum ini kita terangkan kalimah imanikum. Okey, tetapi imanikum ni kalau tuan-tuan tengok di sini dia tidak
lengkap, ya, tidak lengkap. Kenapa? Kalau untuk dia mengambil majrur, so dia mesti ada kalimah lain, ya. So apa kita buat? Kita copy sekali dengan kalimah yang berkaitan itu, iaitu ba'di, ya, ba'di. Tetapi ba'di ni juga mengambil dal baris bawah tu menunjukkan dia pun i'rab yang majrur. Ya, so kalau dia majrur mesti ada sebabnya. Ya, so ba'di ni majrur kerana ada kalimah min. So kita ambil ni sekali satu rangkaian, ya, supaya lengkap pemahaman kita tu. Iaitu kita ambil sekali mim ba'di ialah jar wa majrur. Ya. Mim ba'di ni adalah min adalah harfun jar, ba'di adalah isim zaraf zaman yang majrur. Asal dia ialah ba'da. Bila ada min dia jadi ba'di. Sebab itulah so kita copy ni sekali untuk melengkapkan phrase perenggan yang kita nak bahaskan di sini, ya, kita letakkan di sini. Okay, barulah kita dapat memahami kenapa imani kerana ada ba'di, ya. Ba'di kenapa dia baris bawah? Kerana ada min. So yang ni dipanggilkan jar wa majrur. Kemudian ba'di imani adalah idhafah yang pertama, ya. Kemudian imanikum adalah idhafah yang kedua, ya. So kalau kita nak menerangkan rangkaian ni, kita boleh terangkan, iaitu terdapat kaedah mim ba'di adalah jar wa majrur, ya. Jar wa majrur jim alif ra. Ba'di adalah isim majrur, so kita kata wa majrur, ya. Mim ba'di adalah jar wa majrur. Lepas tu ba'di imanikum, so kita ambil dengan okey, dengan apa? Ba'di imani ni adalah satu idhafah, ya. Idhafah. So kita hamzah qata, dot, alif, fa, ta mabutah. So kita letakkan idhafah yang pertama, ya. So idhafah pertama kita katakan apa dia? Idhafah awal. Awal maknanya idhafah yang pertama, sebab dia ada nanti idhafah yang kedua, iaitu apa? Imanikum, ya, imanikum. Okay, kalau kita nak pecahkan dia boleh, ya, kita ambil mim ba'di ni, masukkan ke sini, kopikan dia, iaitu mim ba'di adalah jar wa majrur, kita bracketkan dia, ya. So mim ba'di ni adalah jar wa majrur dengan idhafah awal ni ialah apa? Ba'di imanikum. So kita pecahkan ke dia kat sini. Copy. Idhafah al-awwal, ya. Iaitu idhafah yang di imani adalah satu idhafah. Kemudian kita tambah lagi idhafah yang kedua dengan ada satu lagi idhafah, iaitu imanikum. Imanikum satu lagi idhafah, dan kita panggil idhafah yang kedua tu ialah
idhofah sani, ya, yang kedua. So yang ni awal, sani, sa alif nun bari bawah lah, ya, sani. Okey, ya, itu dia. Ya, so bermakna mim ba'di imanikum ni adalah ada 3 komponen, ya. 3 komponen. Komponen pertama ialah mim ba'di adalah satu rangkaian dipanggilkan jar wa majrur. Okey. Kemudian ba'di imani adalah satu idhofah. Idhofah yang pertama, idhofah awal, ya. Kemudian imanikum, ya, imanikum adalah idhofah juga sekali lagi. So ada terdapat 2 idhofah. Apakah tanda-tandanya? Okey, jar wa majrur tandanya ialah apabila ada harfun jar, huruf kalimah selepasnya mestilah isim yang majrur, ya. So cuba kita kenalkan ba'di ni, ya. Ba'di ni kita bagi penerangan dia, kopikan dia, taruh di belah bawah. Ba'di ni adalah isim zaraf zaman. Isim zaraf ialah zarafa, ya, zarfun, dan zaman. Zai mim alif nun. Ya. Isim zaraf zaman, ya, particle of time. Itu maksud dia, isim zaraf zaman. Tetapi dia sekarang ni menjadi baris bawah. So kita letakkan i'rab sekali, ya, majrur. Mim, jim, ra, waw, ra. Ya, sekarang ni dia sudah menjadi majrur disebabkan oleh mim. Ya. Okey, iman, tuan-tuan pun sudah mengenal, ya. Imani apa dia? Imani ialah, kalau nak terangkan kat dia, kita copy dia kat sini, bawa dia ke bawah. Apakah imani itu? Ialah isim masdar, mim sod dal ra, ya, wazan yang keempat. Kalau nak taruh jantina dia, masukkan jantina, isim masdar bentuk muzakkar, ya. Wazan keempat, dan sekarang ni dia sudah mengambil baris bawah, bermakna dia ya majrur. Mim, jim, ra, waw, ra, ya. Nah, itu imani, ya. Dan kum tuan-tuan semua tahu kum ialah apa dia? Isim dhamir mukhatab, ya, mukhatab, mukhatab jamak. Mukhatab dia dan juga dia adalah muzakkar dulu, ya. Muzakkar jamak. Okey, itu, ya. Okey, min kita tahu min adalah harfun jar, ya. Ba'di adalah isim zaraf zaman yang majrur. Imani adalah isim masdar
muzakkar wazan keempat yang majrur disebabkan oleh ba'di. Ba'di menjadi mudhaf. So sekarang ni kita boleh terangkan ba'di isim zarf zaman majrur. Kita masukkan dia sebagai mudhaf, ya. Mudhaf, masukkan dia sekali, dia adalah mudhaf di dalam mudhaf yang majrur, ya. Imani ni dia memainkan peranan, ya, dua kali, ya. Dia adalah mula sekali dia mudhafun ilaih, mudhafun ilaih, dan lepas itu dia memainkan sebagai mudhaf. So mudhafun ilaih kepada apa? Kepada kaf, fa, dal, kepada mudhafun ilaih kepada ba'di. Kepada kalimah ba'di, kemudian dia mengambil peranan kali kedua sebagai mudhaf. Ya, so ambil yang ni mudhaf. Mudhaf kepada, sekarang ni dia mudhaf kepada kum, ya, kepada kum. So ambil kum di sini. Ini structure dia, ya, yang kita kena kenal, ya. Okey, mim ba'di imanikum adalah ada 3 komponen. Mim ba'di adalah jar wa majrur. Ba'di imani yang kedua ni ialah idhafah awal, idhafah pertama. Kemudian repeat imanikum, imanikum idhafah yang kedua, ya. Kita panggilkan idhafah sani. Ya. Okey, ini idhafah kedua. Ya, apakah dia ba'di? Ba'di adalah isim zarf zaman, ya, yang berfungsi sebagai mudhaf. Okey, mungkin mudhaf, letak mudhaf kepada apa supaya kita jelas, ya. Dia mudhaf kepada kepada imani. Kepada imani, so kopikan dia. Imani mana ya ni? Itu dia. So ba'di adalah isim zarf zaman yang juga mudhaf kepada imani, ya, dan i'rab dia majrur. Kalau kita nak nak letak yang, boleh ambilkan Melayu di sini. Letak yang kopikan dia yang majrur. Okey. Begitu juga imani isim masdar muzakkar wazan 3. Ya, okey. Letakkan yang tu bahasa Melayu dia yang majrur. Ya. Kum gitu, isim dhamir mukhatab muzakkar jamak. Okey, sekarang ni kum ni apa dia? Ya, kum dia juga berperanan sebagai mudhafun ilaih. Ya, dia berperanan sebagai mudhafun ilaih kepada imani. So dia adalah mudhafun ilaih kepada kalimah imani. Nampak macam complicated, ya, tapi tidak, ya. Apabila kita memaham, dia tak complicated, ya. Walaupun banyak maklumat yang terdapat di situ, tapi kita boleh susun dia supaya kemas, ya. Kita memahami kalimah-kalimah dan ayat itu, ya. So kum adalah mudhafun ilaih kepada iman. Tengok di sini, kum ni adalah mudhafun ilaih kepada imani. So maknanya dalam idhafah yang kedua ni, imani adalah mudhaf
Jadi kum adalah mudhafun ilaih kepada imani. So bila dia mudhafun ilaih, dia mesti majrur, ya, mesti, ya, wajib. Dia tak ada i'rab lain, ya. So kita copy di sini, dia juga mengambil i'rab yang majrur. Ya, itu apa? Penerangan, ya, penerangan kepada mim ba'di imanikum. Ya, ni bahagian penerangan. Kemudian barulah kita buatkan pembentukan, ya, pembentukan kalimah. Okey. Okey, kita buat untuk pembentukan kalimah tu kita ambil muka surat baru Lexi Logos, ya, sebab ini dah penuh. Ya, kalau kita buat bawah boleh, tapi nanti tak nampak pula apa ni ayat yang di atas ni, ya. Sebab kita nak nampak secara keseluruhan. So kita ambil muka Lexi Logos ni baru, senang je. Tekan di sini, ambil yang baru Arabic keyboard ni, so kita buat di sini, ya. Macam manakah pembentukan dia menjadi mim ba'di imanikum, ya. Mulakan daripada alif mim nun, dia 3 huruf akar tu, dan kita sudah tahu alif mim nun menjadi aminah baris atas, mim baris bawah. Ulang pun tak apa, ya. Makin lama kita ulang, makin mahirlah kita. Okey. Kita tahu dia mengambil acuan apa? Ini ialah mengambil acuan isim masdar, iaitu if'alun, ya. Kita ambil dalam template ni, yang ni. Acuan dia ialah if'alun. Okey. Okey, bila jadi mengambil, dia akan jadi shortcut saya ialah imanun, ya. Jadilah imanun, saya boleh copy sini, nak cepat boleh ambil iman nun, kita ambil imani ni, lepas tu kita tukarkan baris dia. So dia akan jadi imanun. Itu dia, imanun, ya. Kemudian kita tambahkan kum dia supaya dia menjadi idhafah, ya. So imanun tambahkan kum, dia jadi imanukum. Ya, tambah ke kum, kaf baris depan dengan mim. Ini saya shortcut, ya. Ada step-step tu saya shortcut, ya. Sebab yang detail tu kita dah buat sebelum ni, ya. Sepatutnya tuan-tuan boleh mengenal dah kenapa. Contohnya sekarang ni imanun tambah dengan kum. So saya tak payah letak tambah-tambah tu, ya, terus saja. Imanun bila tambah dengan kum, dia akan jadi imanukum, ya. Dia tak ada tanwin lagi dah. Jadilah imanukum. Okey, daripada isim masdar yang nakirah dan marfu', sekarang ni dia menjadi idhafah. Ya, kemudian dia menjadi imanikum. Macam mana boleh jadi imanikum tu? Ialah dia ada penambahan ba'di, kalimah ba'di sebelumnya. Ya, so kita masukkan ba'di sebelum imanukum ni. Kita lihat apa yang berlaku. Kita ambil ba'di ni, kopikan, bawa ke sini. So bila ada ba'di, so tak boleh lagi mengambil baris hadapan, ya. Sebab dia dah jadi mudhafun ilaih kepada ba'di, so nun baris hadapan ni kena tukar kepada baris bawah. Jadilah ba'di imanikum, ya. Tetapi ba'di ni macam mana, apa boleh jadi ba'di ni? So kita masukkan min dia sekali. Ya, min sekali, min baris bawah dengan nun. Ya, nun tu ialah nun sakinah, ya.
Tetapi sini non yang sukun bertemu dengan ba, ya, non sukun dengan bertemu ba ni hukum iqlab, ya, tetapi sini ada ke huruf mim kecil, ya. Sepatutnya kalau dari segi ikhfa kita masukkan huruf mim kecil, tapi sini tak ada rasanya. Nak menandakan dia hukum iqlab, ya. Tapi dia tak ada, kita non tu jangan ditandakan sukun dia, ya, sebab dia membabit ke hukum iqlab, iaitu non mati penambah hukum iqlab, dia di sukun tu dihazafkan ataupun non ni ditukarkan kepada mim, ya, mim yang tidak bersukun, mim kecil dipanggil untuk hukum iqlab. Jadilah mim ba'di, ya, ba'di dengan imani adalah idhafah yang pertama dan imanikum adalah idhafah yang kedua. Itu, ya, dia punya pembentukan kalimah, ya. Kalau nak detail boleh. Imani ni asalnya apa? Sebelum dia jadi imanun tu, dia adalah daripada acuan ni, dia sebenarnya mengambil, so saya copy kat sini dulu. Dia tidak ada ya, sebelum tu dia adalah hamzah qata' yang sukun. Hamzah qata' yang sukun. Tu dia asal dia, ya. Amina masuk ke dalam acuan ni, dia jadi imanun, kemudian hamzah qata' yang berturutan ni, dua hamzah qata' berturutan ditukarkan kepada mad badal, jadi imanun, ya. Kemudian macam mana jadi imanukum ni, kalau kita nak buat step by step, ya, kita ambil yang ini tadi, masukkan ke sini, ya, kita pecahkan dia. Pecahkan dia, dia akan menjadi imanun dicampur dengan kum. Ya, imanun dicampurkan dengan kum menjadi imanukum. Itulah, ya, secara lebih terperinci lah. Ya, kepada imanun tukar kepada mak badal imanun. Lepas tu imanun tu tambahkan kum menjadi imanukum. Kemudian macam mana dia boleh jadi imani ialah apabila ada ba'di. Ya, ba'di ini asal dia ba'da, so kena ada min sekali. Mim ba'di. Jadi bila ada ba'di, imanu yang baris hadapan kena menjadi majrur sebab dia sudah mudhafun ilaih kepada ba'di. Ya, mim ba'di imanikum. Itulah pembentukan kalimah, ya. Mim ba'di imanikum, penerangannya kita lihat dalam yang tadi. Ini penerangan dia lah. Mim ba'di imanikum ada 3 komponen. Pertama, mim ba'di adalah jar wa majrur, bermakna min ni harfun jar, ba'di adalah isim majrur. Dengan ba'di imani yang kedua ni, ba'di imani adalah idhafah yang pertama, ya. Lepas tu imanikum adalah idhafah sani ataupun idhafah yang kedua. Secara terperincinya, ba'di adalah isim zaraf zaman yang juga mudhaf kepada imani. Ya, ni dia adalah mudhaf kepada imani dan i'rabnya dal baris bawah menunjukkan dia yang majrur. Lepas tu imani ni apakah kalimah tu? Dia adalah isim masdar, ya, muzakkar wazan 4 yang majrur. Sebab apa dia majrur? Sebab dia mudhafun ilaih kepada ba'di. So dia mesti majrur. Dia adalah mudhafun ilaih kepada ba'di. Ya. Lepas tu dia mengambil peranan kali kedua pula, iaitu dia juga, mungkin kita taruhkan juga di sini, ya. Juga jim waw ga. Yang juga.
Ya, dan yang juga mudhaf kepada kum. Itulah imani memainkan dua peranan ya di dalam ayat itu. Pertama dia mudhaf kepada ba'di, kemudian dia juga mudhaf mula dia mudhafu ilaih ya kepada ba'di, lepas tu mudhaf kepada kalimah kum. Okey, dan akhir sekali kum tu apa dia? Kum ialah isim dhamir mukhatab muzakkar jamak ya, dan peranan dia adalah mudhafun ilaih kepada imani ya. Imanikum maknanya kum tu adalah mudhafu ilaih kepada iman, dan semua mudhafu ilaih adalah majrur. Ya, itu penerangan kepada. So kita buat screenshot situ. Yang ni pun kalau nak simpan buat screenshot dia supaya lain kali kalau nak bahaskan kita boleh retrieve dia saja ya, retrieve dia saja. Okey. Jadi itulah penerangan kepada imanikum ya. So dia rangkaiannya kena bawa sekali dengan ni. Mim ba di ima nikum ya. So kalau kita tengok nak tahu mengenal konteks ayat tu, kita pergi kepada ayat dia lah sini ya. Tengok ayat tu. Ayat dia di sini ya, dia panjang ya. Ayat tu ialah bermula dengan wadda kasirum min ahlil kitab ya. Kalau nak tukarkan bahasa Melayu korpus ni boleh kita klik double right click je di kanan ni ya, mouse ni right click saja, ambil si translate ke Melayu ni ya. So dia akan translate lah ke Melayu ya. Okey ya, so sini kita akan lihat ni ya, wadda kasirum min ahlil kitab ya, bermakna wadda kasir ni ramai terdapatlah wadda ya, terdapat ramai ya dari ahli kitab, ataupun sini di antara pun boleh dari ahli kitab itu. Lau yaruddunakum, lau ni kalaulah ya, kalaulah yaruddunakum, mereka tu dapat mengembalikan kamu ya. Kalaulah mereka dapat mengembalikan kamu mim ba'di, dari selepas imanikum, dari selepas iman kamu ya. Maknanya mereka ni berharap sangat agar kamu ni, orang Islam ni, selepas beriman ni balik semula kepada menjadi kuffaro ya. Kuffaro ni maknanya orang-orang menjadi orang-orang yang kafir. Itu maksud dia tu ya. Hasadan ya, kerana hasadlah, hasad dengki mereka ya, min indi anfusihim ya, daripada sisi diri mereka tu ya. Itulah penerangan dalam konteks tadi mim ba'di imanikum ya. Itu dalam konteks orang-orang ahli kitab ni dia minta-minta kamu ni tukar balik. Itu maksudnya kamu sudah beriman, selepas tu dia mengharapkan kamu semua ni bertukar balik. Yaruddu ni maknanya ya, kembali semula ya. Mereka menukarkan kamu, akan mengembalikan kamu ini dalam bentuk fi'il mudhari' yaruddu nakum ya, balik kepada apa? Menjadi kuffaro ya. Sebab tu kuffaro ni mengambil baris atas kerana dia adalah objek kepada kalimah yaruddu nakum ya. Sebab tu dia mengambil baris atas, dan semua isim apabila nakirah dan mansub dia akan mengambil fathah tanwin dan diikuti dengan alif ya. Itu untuk perkongsian kita hari ini ya. So semoga kita dapat sekarang ni manfaat, sudah mengenal imanukum. So maknanya kita kena mengenal kalimah tu, bukannya melihat kalimah tu saja ya, kena melihat dia dalam konteks ayat tu ya. So sebagai contoh ni, untuk menerangkannya kita kena buat sekali dengan yang ni, mim ba'di imanukum, barulah
ya, sempurna ya. Kalau tidak dia tergantunglah. Ya. So ini bermakna iman kamu tapi dalam bentuk yang majrur. Di sini dulu imanukum, iman kamu juga tapi dia bentuk marfu'. Itu beza ya. Lepas tu besok kita akan lihat kalimah yang sama tapi sekarang ni nun mengambil baris atas pula. So maknanya imanukum ni ni marfu', yang ini majrur dan terdapat juga dia dalam bentuk yang mansub. So tiga-tiga ada contoh di sini. Ya, dan kita akan bahaskan besok kenapa dia sini pula mengambil mansub. Kerana dia adalah objek. Ya, objek kepada apa? Objek kepada perbuatan sebelumnya iaitu liyudhi'a. Liyudhi'a imanakum. Yang inilah kalimah kata kerja yang menyebabkan nu asalnya ialah imanu marfu' menjadi mansub dengan nun tu mengambil baris atas ya. So bila kita faham tu kenal dan barulah kita faham macam mana dia digunakan dalam konteks ayat ni, dan besok kita bahaskan sekali ya, dan kita beri makna kepada keseluruhan ayat tu dalam konteks kalimah imanakum pula insya-Allah ya. So hari ini kita sudahi perkongsian kita di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.